Masjid Bangkuan Langa yang berusia lebih 300 tahun menyimpan 1001 sejarah. Ia terletak dalam Mukim Saikau, daerah Kokpo, wilayah Patani, Darussalam. Masjid berusia lebih 300 tahun ini turut dikenali sebagai Masjid Bangoi Langa atau Masjid Saikau atau Masjid Najmuddin. Menurut rekod sejarah, masjid ini dipercayai dibina pada tahun 1634 pada zaman pemerintahan Ratu Ungu, dan ia dibina selepas perang di antara kerajaan Patani Darussalam dengan Ayutthaya berakhir. Masjid ini dibina menggunakan kayu hutan dan mempunyai panjang 13.80 meter dan lebar 9.40 meter. Menurut rekod sejarah tempatan, seorang wanita yang dikenali sebagai Tok Aminah telah menyelamatkan diri ke kawasan ini daripada kezaliman tentera Ayutthaya. Tok Aminah dalam bahasa Thailand disebut sebagai Tok Yang Ying, yang merujuk sebagai Tok Moyang Perempuan. Beliau telah diselamatkan oleh penduduk Islam di Saikau selepas terjatuh dari tempat yang tinggi bersama senaskah Al-Quran yang dibawa. Kini Al-Quran lama yang pernah dibawa oleh Tok Aminah yang dianggarkan lebih 400 tahun disimpan rapi oleh pihak Masjid Najmuddin. Untuk mendapatkan jawapan lebih jelas tentang sejarah masjid dan sejarah Al-Quran yang telah berusia ratusan tahun itu, Kembar Bumi Ilahi menjejakkan kaki ke Patani Darussalam dan bertemu dengan Haji Ali Bahim Bunga. Haji Ali adalah salah seorang individu yang terlibat secara langsung memelihara masjid ini dari tebiara hinggalah digunakan para jemaah. Beliau juga bertanggungjawab menjaga kesucian Al-Quran lama yang dibawa oleh Tok Aminah. Menurut Haji Ali, masjid ini dibina oleh penduduk beragama Islam dengan kerjasama penduduk beragama Buza selepas kedatangan Tok Aminah di Saikau. Tok Aminah dipercayai menjadi perintis dan pencetus utama kepada pembinaan masjid berusia ratusan tahun ini. Meskipun Masjid Baharu telah dibina bersebelahan masjid lama ini kira-kira 40 tahun lalu, masyarakat Muslim di Saikau tetap menggunakan masjid bersejarah ini untuk solat zuhur dan asar berjemaah, termasuk mengadakan majlis ilmu dan majlis akad nikah. ความเป็นมาของมัสยิดเนี่ย ตามที่เขาเล่าขานมาก็ประมาณ370 กว่าปีมันไม่ถึง400บางคนก็ว่า400แต่มันไม่ถึงนี่คือความเป็นมาเท่าที่เรารู้นะคือสถาปัตย์ถ้าพูดถึงสถาปัตย์ก็ว่าร่วมกันสร้างระหว่างเขาว่ามาเราก็ไม่รู้จริงเขาว่ามาร่วมกันสร้างระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมก็ว่าอย่างนั้นแหละพวกอาคารนี้มันก็คล้ายๆกับศาลาประเรียงมันจะมีแบบไทยๆนะมันออกจากออกศิลปะ คนโบราณเขารูปแบบของมัสยิดมันก็ไม่รู้แบบไหนใช่ไหมก็เลยก็มันออกลักษณะศิลปะแบบนี้ตามที่คนแก่ๆเขาเล่าขานมาแล้วเสาอะไรนี่คือของเดิมหมดเลย แล้วก็กระเบื้องในช่วงข้างบนเนี่ยเป็นของเก่ากระเบื้องข้างบนหลังคาของเก่าเหมือนกันของเก่านี่เป็นของใหม่ข้างล่างนี่ของใหม่เพิ่งมาบูรณะประมาณเกือบ2 ปีเพิ่งบูรณะแต่ว่าเสานี่ใหญ่เนี่ยของเดิมมิมบัตก็ของเดิมอยู่ที่เดิมไม่ใช่มาผมมันอยู่ข้างหน้าหน่อยแต่มัสยิดหลังใหม่มันเลยก็มาสร้างทับอยู่บนของเก่าก็เลยย้ายมิมบัตอยู่ตรงนู้นที่มิมบัตยังก็มันเป็นหัวมุกเป็นหัวมุกที่ตั้งมิมบัตก็เลยย้ายมาก็ประมาณ
เกือบ10 ปีระยะหนึ่ง 10 tahun lah. Mimbar. แต่ก็รั้วเป็นพวกรั้วนี่มันไม่ใช่ของเก่าถ้าเป็นของเก่าก็เป็นฝากับสังกะสีอันนั้นช่วงกลางแต่ช่วงเดิมๆมันเป็นไม้เป็นไม้ล้วนๆเลยเป็นไม้เป็นใหญ่ๆเดิมแต่มาช่วงหลังช่วงที่ผมมาเรียนอยู่ตรงนี้ก็เป็นสังกะสีแล้วช่วงนั้นยุคกลางนี่ก็หลังจากสังกะสีก็คือเป็นรั้วแบบเป็นรั้วมันไม่ใหญ่ของเดิมก็ประมาณเกือบ200 ปีคนละหลังกว่าหลังจากมัสยิดเป็นคนจีนสร้าง200 ปีเกือบนั้นประมาณนั้นมีการบูรณะหรือก็บูรณะไปครั้งหนึ่งผมก็ทุกผมก็ค้านบอกอย่าทุกมันเป็นของมันก็บูดคนแก่ใช่ไหมเลยก็ค้านแต่ความจริงเขาทุบทิ้งเลยแต่เราก็รู้สึกว่ามันเสียดายของมันก็บูดร่องรอยทั้งคนแก่เป็น100 ปีเราก็คัดค้านแล้วตอนนั้นมีปัญหาต้องหยุดก็เหลืออยู่แค่นี้รอยที่มันทุบแล้วว่าเขาจะสร้างใหม่พอสร้างใหม่ปั๊บของที่สร้างใหม่คนก็ไม่ยอมไปเอาน้ำละหมาดเลยรักของเก่าแต่ว่าตอนนี้ความสิริมงคลความประกัดมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม Menurut Haji Ali, masjid ini masih mengekalkan hampir keseluruhan binaan asal, tetapi banyak bahagian yang rosak telah dibaik pulih, termasuk tambahan lampu. Kata Haji Ali, rupa asal masjid ini hanyalah berlantaikan tanah. Antara kayu digunakan untuk membina tiang masjid ini adalah kayu cengal, manakala bahagian bumbung pula menggunakan tanah liat dibakar. Antara tinggalan bersejarah di masjid ini ialah mimbar, kolah, beduk dan perigi. Masjid ini juga mempunyai balai Islam yang dibina kira-kira 70 tahun yang lalu. Bahkan terdapat sebuah arkib yang dibina khas bagi menyimpan Al-Quran dibawa oleh Tok Aminah. Menurut pemuda tempatan Abdul Rahman Malik, iaitu lepasan Universiti Al-Azhar Mesir, bumbung lama masih kekal adalah di bahagian paling atas, manakala bahagian lain telah diganti baru. Setelah lebih 300 tahun berlalu, masjid bersejarah ini menjadi perhatian bukan saja kepada pelancong tempatan, bahkan dari luar termasuk Malaysia dan Timur Tengah. Masjid ini menyimpan masih banyak sejarah yang belum dapat dirungkaikan. Apapun ia tinggalan sejarah nenek moyang yang perlu kita pelihara sebaik-baiknya. Masjid ini adalah lambang perjuangan umat Islam yang mempertahankan akidah dan menegakkan kemuliaan Islam. Pemilik kepada nama Tok Aminah juga masih lagi menjadi misteri, belum terungkap berikutan sumber sejarah yang terhad berkaitannya. Siapa sebenarnya Tok Aminah yang menyelamatkan diri bersama senaskah Al-Quran? Persoalan itu masih belum dapat dijawab oleh mana-mana pihak setakat ini. Nantikan episod akhir berkaitan Al-Quran yang berusia lebih tua dari masjid ini. Keindahan tulisan tangan Al-Quran berusia ratusan tahun ini amatlah mempesonakan bagi sesiapa sahaja yang memandangnya. คนที่ตกบ่อคนที่ตกเหวคือคนหลงทางคนที่ตกบ่อคือคนที่หลงทางแต่อัลกุรอานนี้ชี้นำให้เขากลับมาในทางที่เที่ยงตรงให้ถึงเป็นสาเหตุที่นำให้คนเข้าใจหลักการศาสนาถึงแม่บทมันอย่างนี้แล้วถึงอยากจะถามอะไรไหมจะตอบให้มาถึงที่ตอบได้ต้องการอะไร